Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita. Hari ini kita nak sambung membincangkan buku teks sains tahun 1 KSSR Semakan Semula muka surat 6 dengan kemahiran yang seterusnya. Kemahiran saintifik ada dua sebenarnya. Yang pertama kemahiran proses sains dan yang kedua kemahiran manipulatif. Apa tu kemahiran manipulatif? Sebelum itu saya nak recap balik. Kemahiran proses sains yang kita belajar sebelum ni adalah kemahiran memerhati dan kemahiran berkomunikasi. Sebenarnya dia ada 12 kemahiran proses sains ni. Tapi untuk tahun 1 kita sentuh dua dulu yang pertama itu. Okey, hari ini kita nak sambung pula dengan kemahiran yang kedua, iaitu kemahiran saintifik yang kedua, iaitu kemahiran manipulatif. Kemahiran yang pertama tadi kemahiran proses sains tu yang ada 12 tu. Kita dah ketepikan, kita masuk pula dengan kemahiran manipulatif, iaitu kemahiran yang kedua. Okey, dalam kemahiran saintifik ni, kemahiran manipulatif ialah kemahiran psikomotor. Psikomotor tu apa? Motor kereta, kan? Semasa menjalankan penyiasatan sains. Okey, kemahiran psikomotor ni maksudnya adalah kemahiran menggunakan alat, kemahiran menguruskan alat. Kita nak uruskan alat tu macam mana, kita nak gunakan alat tu macam mana, kita nak uruskan spesimen macam mana. Spesimen apa tu? Spesimen tu bahan yang kita uji lah. Jom kita tengok. Yang pertama, menggunakan alatan dan bahan sains. Okey, Pak, kita gunakan alatan dan bahan sains. Kita nak tengok daun, kita gunakan kanta pembesar, nampak tu? Kan, dan ada kita gunakan juga radas di bawah. Okey, kita letak bekas, kita tak boleh letak daun tu macam tu je kat atas meja, mesti ada bekas dia. Dan mengendalikan spesimen, macam mana kita nak mengendalikan spesimen, macam mana kita nak letak pokok yang kita tanam, kita kena letak bawah matahari. Jangan letak dekat dalam bilik gelap pula, nanti tak tumbuh kan. Seterusnya membuat lakaran, kita melakar dengan betul. Jangan kita tengok gambar daun, kita lakar gambar robot pula. Jadi kena ada kemahiran-kemahirannya. Itulah kemahiran manipulatif ya. Jadi info guru, spesimen ialah bahan atau objek yang hendak dikaji. Ingat ni, spesimen tu maksudnya bahan atau objek yang nak dikaji. Contohnya macam gini. Kalau ini kan radas dia dan bahan dia adalah kita punya kanta pembesar ni dengan alat bekas ni, tapi spesimen adalah daun tu. Daun tu yang kita nak kaji. Jadi nama dia spesimen. Okey, kemudian psikomotor ialah kemahiran yang berkaitan dengan pergerakan tubuh dan aktiviti mental. Psikomotor ni dia bergerakkan tubuh menyebabkan dan bergerakkan aktiviti mental kita lah. Maksudnya kita gerak, kita lukis sambil kita menulis. Kalau kita lukis kan kita berfikir. Itulah info untuk guru. Okey, jadi kita lihat, selain daripada kita buat tadi tu, kita juga membersihkan alatan. Maksudnya lepas kita dah guna daun tadi, kita buang dalam tong sampah sekiranya spesimen tu daun. Kalau spesimen tu benda hidup macam belalang, awak tangkap belalang, awak nak tengok belalang, awak kena buang dia, awak letak dia balik dekat padang. Jangan awak makan dia pula. Okey, jangan buang dalam tong sampah pula, letakkan dia balik dekat padang. Kalau daun tak apalah, kita buang dalam tong sampah sebab dia akan kering kan. Tetapi pastikan juga kalau daun jangan buang dalam singki. Benda-benda yang pepejal ni, benda-benda yang keras-keras ni jangan buang dalam singki sebab nanti takut singki tersumbat. Okey, ataupun awak buat eksperimen berkenaan dengan air. Kalau awak buat eksperimen berkenaan dengan air, cecair warna kuning, pewarna merah, pewarna biru, awak jangan buang dalam tong sampah. Benda-benda yang cecair awak kena buang dalam singki dengan air yang mengalir. Maksudnya bila awak buang cecair, contohnya awak buat air sirap, dah siap eksperimen dia, jangan buang dalam tong sampah. Awak tuang air sirap tu dekat dalam singki. Sebelum awak tuang, awak buka dulu pili air. Buka pili air, bagi air keluar. Bila air keluar, awak tuangkan air sirap tu dekat air yang keluar tu kat bawah. Ini penting. Walaupun air sirap, tak kisahlah. Sebenarnya benda ni penting bila kita buat eksperimen yang asid, alkali, benda-benda yang bahaya tu. Tapi kita mulakan dengan air sirap yang kita buat eksperimen. Kita boleh letak tuang macam tu supaya kita biasa. Itu adalah cara yang betul dalam kemahiran manipulatif, kemahiran menggunakan alat. Okey, kemudian dah sudah guna, kita kena basuh. Nampak, kita basuh alat ni dengan bersih menggunakan sabun. Okey, sabun kita tahu dia boleh membunuh bakteria. Okey, kemudian kita menyimpan kembali alatan setelah digunakan dekat tempat yang betul dengan susunan yang betul. Nampak cantik, jadi simpan. Ada terabur-terabur? Tak ada kan? Jadi yang buat terabur sebenarnya takkanlah cikgu, mestilah kita kan. Jadi kalau kita masuk bilik sains, kita lihat barang-barang, kita jangan teraburkan. Sebab barang-barang ni kadang-kadang dia boleh jadi bahaya. Barang yang tak bahaya pun boleh jadi bahaya kan. Okey, jadi itulah contoh kemahiran manipulatif. Saya recap balik.
Okey, yang pertama, menggunakan alatan dan bahan sains dengan betul. Okey, saya tengahkan lagi jelas Maksudnya kalau kita nak tengok daun, kita gunakan kantar pembesar. Jangan kita gunakan pembaris pula nak tengok daun macam mana. Jadi kalau nak tengok daun, kita guna kantar. Kalau kita nak ukur panjang daun, baru kita guna pembaris. Jadi kena guna alat yang betul lah. Mengendalikan spesimen tadi saya dah terangkan macam mana kita kena letak dengan betul lah. Kalau kita nak pokok tu tumbuh, janganlah kita letak dalam tempat-tempat gelap kan. Letak kat cahaya matahari, bagi air Buat lakaran pun jangan tipu. Buat betul-betul dan bersihkan alatan, kemudian gunakan sabun dan juga simpan peralatan. Saya recap sekali lagi tadi kan. Okey, jadi itulah cerita tentang kemahiran manipulatif. Ianya sangat mudah. Okey, jadi apa yang perlu ingat adalah bila kita membuat aktiviti sains, eksperimen ringkas ataupun apa-apa eksperimen, kita perlu mematuhi kemahiran manipulatif. Tunjukkan yang kita ni boleh buat dengan baik. Kita jangan main dalam makmal. Bila kita main dalam makmal, kita akan melanggar kemahiran manipulatif kita. Okey, dan peraturan bilik sains. Jadi kita lihat, mari uji. Cantiknya bawang. Ada satu aktiviti ni. Aktiviti dia adalah tengok bawang. Okey. Apa yang kita perlukan dekat rumah awak boleh buat dengan mak bapak awak. Awak perlu ada bawang merah, perlu ada pisau. Awas, pisau tu tajam, hati-hati. Dan kantar pembesar. Cara dia, ini aktiviti ni berkumpulan. Awak buatlah kat rumah dengan adik-adik awak. Okey, tapi pastikan bila awak buat aktiviti tu dengan adik-adik dengan akak-akak awak, pastikan orang paling tua saja yang akan potong bawang ni. Okey, macam mana langkah-langkah dia kita lihat. Okey, bawang merah, pisau dan kantar pembesar kan. Jadi aktiviti yang pertama, langkah dia kita potong bawang tu pakai pisau je. Kemudian kita perhatikan dengan kantar pembesar. Okey. Jadi senang sangat. Kemudian kita lakarkan lukisan bentuk yang kita nampak dekat kantar pembesar tu. Nampak bentuk bawang tu kan? Kita pun lakarkan saja dekat kertas. Jadi selepas buat aktiviti ni, kita kena bersihkan dan simpan peralatan yang telah digunakan. Okey, maksudnya kita pastikan kita simpan balik. Tempat dia, mana kita ambil pisau, kita simpan balik. Mana kita ambil kantar pembesar, kita simpan balik. Sebelum kita simpan, kita bersihkan dulu. Kita basuh pisau tu dulu dengan air, kemudian kita lap sampai bersih. Jangan ada air sikit pun, barulah kita simpan. Begitu juga dengan kantar pembesar, selalunya tak payah basuh, tapi eloknya kita cucilah juga. Cuci sekejap dan kita keringkan. Kita lap. Okey, soalan dia. Mengapakah peralatan perlu dibersihkan dan disimpan? Mestilah kan. Yang pertama, kenapa perlu bersihkan? Yang pertama kerana kita akan kerana untuk mengelakkan daripada kuman membiak. Kadang-kadang kalau kuman membiak ni boleh merosakkan barang tu. Kan kadang-kadang lah. Tapi dan satu lagi ialah dah guna, mestilah kita kena bersihkan kan. Kenapa perlu disimpan? Contohnya awak pinjam kantar pembesar kawan kat mak dengan pisau, lepas tu awak tinggal kata-kata. Hari ni pinjam kantar, tinggal. Pinjam pisau, tinggal kata-kata. Nanti besok lusa kawan awak datang, kawan-kawan daripada kelas lain datang nak guna alatan tu tak ada. Dah tak jumpa sebab awak tak letak balik tempat dia. Inilah kegunaan kemahiran manipulatif. Menyimpan balik alatan, basuh balik peralatan, keringkan. Okey. Jadi sebenarnya kalau cikgu awak suruh buat eksperimen ni, dia nak tengok adakah awak geti basuh semula barang tu, simpan semula kat tempat dia, lap sampai kering. Dia nak tengok itu. Okey. Jadi info untuk guru, awasi murid semasa memotong bawang. Jadi cikgu kalau masa nak buat aktiviti ni kat sekolah, pastikan awak tengok macam mana, anda tengok macam mana murid-murid dipotong. Takutlah terkena mata kan. Ataupun pisau tu dimain-main aju-ajukan kat kawan ke, bahaya Okey, jadi anda semua murid-murid pastikan hati-hati sebab bawang ni kadang-kadang dia boleh menyebabkan mata kita pedih. Dan juga bawang ni kalau awak nak buat eksperimen ni kat rumah, bawang ni jangan dibuang. Awak simpan dan boleh buat terus bagi mak masak. Okey, lagi senang kan. Sebab tak kotor mana pun kan, kita basuhlah balik ya. Jadi kat sini dalam eksperimen ni, bawang adalah spesimen. Bawang tu adalah spesimen sebab bahan yang kita uji tu kan. Okey, faham Okey, tanpa membuang masa, jom kita cuba kaji sikit. Ulang kaji balik semula apa yang telah kita belajar sebelum ni Jadi dekat sini adalah latihan ulang kaji. Jadi kita boleh jawab bersama-sama untuk kita lebih faham soalan. Okey, tengok yang pertama. Mari ulang kaji. Perhatikan kucing ini. Lengkapkan ayat di bawah. Kucing ada 4 apa? 1, 2, 3, 4 jari kan. Jari. J-A-R-I-A-I-R-I. Jari. Ataupun nak boleh jawab yelah, jadilah. Nak cakap kuku pun boleh juga Bulu kucing apa? Bulu kucing apa?
Bulu kucing tebal. Awak nampak tebal kan? Awak rasa tebal lah, awak tulis tebal. Boleh. Kalau nak tulis bulu kucing lembut pun boleh. Awak pegang-pegang awak rasa lembut kan? Boleh lembut. Okey. Kemudian kuku kucing. Kuku kucing apa? Tajam kan? Jadi kita tulis kat situ tajam. Okey, jadi saya ulang balik. Kucing ada 4 kaki. 4 jari boleh, 4 kaki boleh. Elok awak guna 4 kaki lah. Nampak kaki dia 4 kan? Kucing ada 4 kaki. Bulu kucing lembut. Kuku kucing tajam. Itulah jawapan takhir saya. Okey. Alright. Yang kedua, apakah deria yang boleh digunakan semasa memerhati? Deria yang boleh digunakan semasa memerhati. Ingat tak kita belajar sebelum ni? Memerhati ada 5 deria. Deria sentuhan, deria penglihatan, deria bau, deria rasa dan deria pendengaran. Ingat Jadi itu semua adalah deria-deria yang boleh digunakan untuk memerhati. Nyatakan 2 cara kita boleh berkomunikasi. Yang pertama, kita boleh komunikasi secara apa? Yang pertama, lisan. Yang kedua, melakar. Ingat tak yang kita lakar tu kan? Dia lakar gambar apa tadi, si Alia tu dia lakar gambar ladybird tu kan. Satu lagi secara tulisan pun boleh kita tulis, kan. Okey, jadi jawablah dua-dua cara tu. Tulis boleh, nak lisan pun boleh. Lisan tu cerita dengan kawan ataupun melakar ataupun kita lukis. Okey. Yang keempat, pilih cara penyimpanan kanta pembesar yang betul. Mana yang terbaik? Yang ini ke ni? A ke B? Dan tentulah cara A yang lebih betul. Okey, jawapan dia A. Okey kelas, mari kita ingat semula apa yang kita belajar. Jadi sebelum ni kita dah belajar kemahiran proses sains, memerhati dan berkomunikasi saja. Kemudian pemerhatian menggunakan 5 deria: penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa dan juga bau. Berkomunikasi, lisan, lakaran dan tulisan. Dan kemahiran manipulatif, inilah contoh-contohnya: menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat, melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat, bersihkan alat sains tu balik semula dengan betul, kemudian simpan alat tu dengan betul dan selamat. Okey, jadi melakar, bersih, simpan, mengendalikan, menggunakan alatan dengan betul. Semua inilah semua ni adalah kemahiran manipulatif yang kita buat. Okey. Jadi rekreasi sains, jadi ada kajian lapangan. Ini untuk aktiviti yang lebih menarik jugalah. Untuk dibuat, awak boleh buat. Kajian lapangan yang pertama, ambil selai daun, kemudian perhatikan daun tersebut guna gantar. Kemudian lakarkan bentuk daun tu, atau ambil daun lagi yang lain, ulangi langkah 1 sampai 3. Ambil daun, tengok lakar. Ambil daun, tengok pakai kantar, lakar. Jadi kita akan dapat banyak sangat daun bentuk-bentuk yang pelbagai. Okey. Jadi saya rasa sampai situ saja untuk hari ini. Kita dah habis bab 1. Tahniah. Jadi nak tengok bab seterusnya, bab 2 peraturan bilik sains. Kalau nak teruskan, jangan lupa teruskan subscribe dan tekan butang loceng. Nantikan video terbaru daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.